Wanita solehah diriwayatkan bahawa di Baduhum pada zaman dulu ada seorang yang bernama Al-Haddad menjadi tukang besi yang bila memasukkan tangannya ke dalam api dan apabila dia mengeluarkan besi yang telah terbakar dengan tangannya ia tidaklah melecurkan tangannya. Maka pada suatu hari ada seorang lelaki yang mengunjungi tukang besi ini. Maka tetamu ini berkata kepada Al-Haddad, "Aku tetamumu hari ini." Haddad berkata, "Saya gembira dan saya akan memuliakan awak." Tetamu ini dijemput ke rumah Al-Haddad. Dia menghabiskan siang dan petang bersama Al-Haddad. Maka berkatalah tetamu ini dalam hati, "Mungkin dia masih menyembunyikan sesuatu daripadaku malam ini." Kemudian tetamu ini tinggal untuk malam kedua dan dia melihat bahawa dia hanya melakukan fadhu seperti malam pertama. Maka tetamu ini berkata kepada Al-Haddad, "Saudara, ceritakanlah tentang kemuliaan yang Allah berikan kepadamu." Al-Haddad berkata, "Saudaraku, saya mempunyai kisah aneh yang seperti ini. Dulu saya mempunyai jiran perempuan yang sangat cantik dan saya cuba mencari cara untuk mendapatkannya tetapi saya tidak berjaya kerana dia adalah seorang wanita yang warak. Sehinggalah datangnya tahun kebuluran di mana semua manusia kelaparan kerana tiada makanan. Pada suatu hari saya sedang duduk di rumah saya, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu saya dan apabila saya membuka pintu ternyata jiran saya yang cantik itu dan dia berkata kepadaku, 'Saudaraku, saya sedang kelaparan, bolehkah awak memberi saya makan kerana Allah?' Maka saya berkata kepadanya, 'Saya suka awak dan saya tidak akan memberikan makanan kepada awak melainkan awak memberikan diri kepada saya.' Wanita itu berkata, 'Jika demikian saya akan memilih kematian, saya tidak akan bermaksiat kepada Allah.' Dan dia pulang dari rumah Al-Haddad. 2 hari kemudian wanita itu kembali semula dengan niat yang sama dan saya menawarkan perkara yang sama. Maka kemudian perempuan itu masuk dan duduk di rumah saya dan saya lihat keadaannya akan mati jika tidak diberikan makanan kerana beberapa hari tidak makan. Maka saya menyediakan makanan dan saya menghidangkannya di hadapan wanita itu dan wanita itu menangis. Wanita itu berkata, "Adakah kamu melakukan ini kerana Allah?" Saya menjawab, "Tidak, tetapi dengan syarat yang sama, serahkan diri kepada saya." Wanita ini bangun dan keluar dari rumah Al-Haddad. 2 hari kemudian wanita itu kembali dengan niat yang sama. Dia tidak berkata kerana kelaparan yang dia alami dan dia membongkok sedikit kerana kelaparan yang melampau. Dia berkata, "Saudaraku, hanya kamu yang aku harap dapat membantu menghilangkan rasa laparku. Adakah kamu akan memberi makan kepadaku kerana Allah?" Saya berkata, "Ya," dengan syarat sama sebelumnya. Wanita ini menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian dia masuk dan duduk di rumah saya. Hari itu saya menyediakan makanan dan saya memasaknya dengan segera menghidangkannya kepada wanita itu dan apabila saya menyerahkan makanan kepada dia, datang perasaan gemetar di hati saya. Dan aku berkata dalam hatiku, "Celakalah aku, perempuan ini hanyalah makhluk yang lemah dan aku enggan memberinya makanan kerana bisikan syaitan. Dia berulang-alik kerana kelaparannya dan aku pula berhenti berbuat baik kerana Allah dengan mengemukakan syarat yang buruk." Lalu aku berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat dengan apa yang telah aku lakukan. Aku tidak akan mendekati perkara maksiat selama-lamanya." Kemudian saya masuk dan saya berkata kepada wanita itu, "Makan dan jangan risau, saya menghidangkan ini kerana Allah." Maka tatkala wanita itu mendengar kata-kataku, dia menadahkan mukanya ke langit seraya berkata, "Ya Allah, jika benar perkataannya, maka jauhkanlah dia dari api dunia dan akhirat." Kemudian saya meninggalkan wanita itu untuk dia makan. Saya bangun dan pergi untuk memadamkan api dan ia berlaku pada musim kemarau sehingga kaki saya memijak bara api tetapi kaki saya tidak terbakar. Kemudian aku masuk menemui wanita itu dalam keadaan aku sangat gembira dan aku berkata, "Allah telah mengabulkan doamu." Wanita itu melemparkan senyuman dan dia bersujud kerana bersyukur kepada Allah dan dia berkata, "Ya Allah, Engkau telah menunjukkan kebesaran-Mu melalui lelaki ini. Aku mohon kepadamu, ambillah rohku sekarang juga." Kemudian Allah mengeluarkan rohnya ketika dia sedang sujud. Inilah yang berlaku kepada saya, saudaraku. Masya Allah.